Jom belajar ASK bersama Cikgu Farah. Dan kali ini kita akan belajar tentang ASK tingkatan 2 tajuk 3 iaitu kod arahan. Berpandukan di SKP KSSM Asas Sains Komputer tingkatan 2, standard kandungan 3.1 bersekitaran kod arahan. Untuk standard pembelajaran 3.1.1, pelajar dapat menggunakan jenis data integer, boolean, double, char dan string dalam kod segmen. Jadi, jom kita belajar tentang jenis data. Terdapat 3 jenis data dalam segmen kod, iaitu nombor yang melibatkan nilai-nilai yang berangka, sama ada nombor bulat atau nombor perpuluhan. Bagi jenis data yang kedua iaitu teks, sama ada melibatkan aksara ataupun rentetan aksara, sama ada bentuk perkataan ataupun ayat. Dan jenis data yang ketiga ialah nilai logik, di mana satu pernyataan akan diuji sama ada benar ataupun palsu. Jadi, jom kita fokuskan di sini tentang jenis data nombor. Bagi data nombor, terdapat simbol-simbol operator matematik yang terlibat. Jika pelajar pernah lihat, simbol operator tambah, tolak, darab dan bahagi, terdapat sedikit perbezaan simbol-simbol operator matematik ini dalam komputer. Untuk operasi tambah dan tolak, simbol operator matematik masih lagi digunakan simbol yang sama. Manakala bagi simbol darab, di dalam komputer kita akan menggunakan simbol star, manakala bagi simbol bahagi, kita akan gunakan simbol slash. Ini adalah merupakan kod arahan yang ditulis dalam menggunakan aplikasi Python. Jika pelajar lihat di sini, int mewakili integer yang melibatkan nombor bulat sahaja. Bagi nombor perpuluhan, dalam aplikasi Python kita akan menggunakan nilai float. Jika kita belajar menggunakan C++, kita akan menggunakan nilai double. Itu hanyalah isytihar nilai data untuk aplikasi masing-masing yang melibatkan nombor perpuluhan. Dan untuk nilai double biasanya melibatkan 64 bit, manakala nilai float melibatkan 32 bit. Ini adalah contoh bahasa pengaturcaraan Python melakukan pengiraan mudah dengan jenis data float. Sekarang, jom kita lihat contoh dengan aplikasi Python supaya pelajar lebih mudah faham tentang data nombor. Jika pelajar sebelum ini telah pun mempelajari cara untuk memuat turun dan juga menginstal aplikasi Python, jadi kita akan menggunakan aplikasi Python untuk segmen kali ini. Pelajar cari semula aplikasi Python pada butang start, dan pilih IDLE Python. Kenapa IDLE Python? Kerana sebagai pengguna baru, penggunaan IDLE lebih baik kerana mempunyai fungsi sokongan seperti syntax highlight, debugging dan auto completion. Ini merupakan Python shell. Jadi untuk memulakan mengekod arahan, pelajar tekan butang file dan new file.
Okey, di sini saya alihkan. Okey, kita boleh rujuk buku teks ASK tingkatan 2, contoh 3.1, muka surat 78. Okey, cikgu kecilkan. Okey, sekarang kita akan cuba type kod arahan. Okey, untuk jenis data nombor ya. Jadi di sini A sama dengan INT 10. Nilai nombor bulat yang hendak dimasukkan mestilah berada di dalam kurungan. Dan jika pelajar perasan, perkataan INT ini bertukar menjadi warna ungu kerana itu merujuk kepada jenis data. Okey. B sama dengan 29 dan C merupakan operasi tambah A dan juga B. Untuk operasi tambah, kita masih lagi menggunakan simbol operasi yang sama. Jadi, apa yang akan dipaparkan akan dilihat pada bahagian print ini. Jadi, kat mana nak tengok? Pelajar tekan run ataupun boleh tekan F5 pada papan kekunci. Dan sebelum kod arahan dijalankan, kita mesti simpan ataupun save dulu kita punya tugasan tadi. Di sini saya buat kod jenis data nombor. Okey, jadi tengok 39 saja yang muncul. Kenapa? Sebab kita dah masukkan nilai 10 dan nilai 29 dan kita hanya print nilai C. Nilai C ni adalah hasil tambah A dan juga B. Jadi 10 tambah 29 ialah 39. Jadi apa bezanya kalau kita tukarkan data integer ni tadi? Okey, kita tukarkan menjadi float. Apa fungsi float tadi? Float kita gunakan untuk nombor perpuluhan. Integer kita gunakan untuk nombor bulat. Jadi ada perubahan tak agak-agak? Kalau kita tukarkan jadi jenis data float. Jom kita cuba lagi sekali. Tekan run ataupun F5. Okey, save dulu. Lihat secara automatik nilai yang kita perolehi ialah nilai perpuluhan. Kenapa? Itulah merujuk kepada jenis data. Jika pelajar gunakan INT ataupun integer, hasil akhir akan ditunjukkan dalam nombor bulat. Jika pelajar isytiharkan jenis data itu adalah float, maka hasil akhir nanti kita akan dapat nilai perpuluhan. Jelas di situ? Nak cuba sekali lagi. Jika pelajar tak berpuas hati, cuma melihat jawapan sahaja, pelajar nak pengguna cuba masukkan input nilai-nilai yang tersendiri. Jadi di sini cikgu tunjukkan contoh. Okey, jika pelajar memerlukan pengguna memasukkan nilai input. Di sini saya isytiharkan INT. Jadi ini adalah jenis integer. Okey, input sama dengan sila masukkan nilai A dan sila masukkan nilai B. Dan operasi yang kita gunakan masih lagi hasil tambah. Hasil tambah A dan B ialah bergantung kepada nilai yang dimasukkan oleh pengguna itu tadi. Jadi, pelajar dah cuba type. Okey, jika dah cuba, jom kita run kod arahan ni.
paparan akan menunjukkan seperti ini. Okey, untuk aplikasi Python, kod arahan dibaca mengikut baris. Jadi, kita akan selesaikan dulu untuk baris yang pertama. Saya masukkan nilai A, saya masukkan nilai B, katakan 65. Jadi, hasil tambah dia berapa? Kalau 12 tambah 65, 77. Jadi, inilah paparan untuk kod arahan tadi. Okey, pelajar boleh cuba menggantikan simbol operasi tambah tadi dengan menggunakan tolak, darab dan bahagi. Okey, setakat itu saja untuk penerangan cikgu bagi jenis data nombor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk jenis data yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Jadi, sebagai tanda sokongan anda terhadap usaha saya, dijemput untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Cikgu Farah.